Baik, jurulatih Penang FC Thomas Truka akui tidak terfikir untuk mampu capai kedudukan 3 terbaik di pertengahan saingan Liga. Anggap situasi ini adalah sesuatu yang tidak dijangka sebab dia menggalas tugas bersama pasukan awal musim lalu. Kini kepakaran Truka teralih kepada pertembungan seterusnya. Bertemu Kuala Lumpur City di mana kedua-dua pasukan memiliki potensi terbaik untuk meledak di Stadium Ceras. Laporan Fina Nasro. Sebagai pendatang baru dalam saingan Liga Super, Truca akui sasaran awalnya mengatasi pencapaian semasa pasukan ketika ini. Namun digelar sebagai giant killer, ia bukan sesuatu yang membuatkan Truca tersenyum. Tegas medali ini, gelaran itu hanya memberikan tekanan kepada pasukan yang ketika ini berada dalam momentum terbaik. Masih ada 11 perlawanan berbaki, Truca menegaskan apa sahaja mampu berlaku. To be honest, I did not expect it because I told you we are newcomers. But compliments to the players, compliments to the management which brought the players which they brought, compliments to all technical team which are giving me all support and information. So it's a teamwork. Menjelang pertemuan dengan Kuala Lumpur City, Truca menegaskan ia bukan tugasan mudah. Walaupun dari segi keputusan, barisan Boyan Hodak gagal mencuri tumpuan, namun dari segi prestasi dalam setiap perlawanan, ia mampu buat Truca bimbang. It depends. We had just recovery training, so I need to check today what is his situation. To be honest, I did not speak yet with the physio and with the player. So we have training afternoon, and I will see which players are available for this game. Okey, baik, jom kita tengok bagaimana pencapaian pasukan Pulau Pinang sepanjang pusingan yang pertama saingan Liga Super di mana 6 perlawanan di gelanggang sendiri. Mereka tak pernah mencatat sebarang kekalahan. Itu yang hebat untuk pasukan Pulau Pinang, tetapi untuk rekod mereka menewaskan pasukan KL City 1-0 dalam perlawanan yang pertama Liga Super pada Mac lalu. Jurulatih Kuala Lumpur City, Boyan Hodak, diasak dengan pelbagai persoalan berikutan keengganan pengendali Croatia ini menggunakan khidmat penyerang sejati Safi Salih. Kondisi penyerang utama Dominic Da Silva masih dibelenggu kecederaan, namun Hodak tidak melihat Safi sebagai pengganti tepat. Sebaliknya, lebih mengutamakan penampilan Romel Morales dan Paulo Josiu di jentera serangan. How much we need him, he's no more Safi from 2012. Or 2010. So Safi is playing. I'm using him depends of the situation, and so far, when he enter, he do his job. So at the moment, this is the situation. Ia akan kekal begitu dan Hodak sendiri menegaskan tidak banyak perubahan yang akan berlaku menjelang pertemuan dengan Penang FC pada Selasa. Berhadapan Penang FC kelibat Casagrande, tumpuan utama Hodak yang dilihat mampu menjadi batu penghalang hasrat Kuala Lumpur cetak kemenangan selepas terakhir melakukannya ke atas Pahang pada 10 April lalu. Casagrande is definitely player who is there, who is the most dangerous. They have lots of good players, but he is the one who is somehow, because of his size, is difficult to mark him. So he's very dangerous in penalty box. You see that last game also him and Bobo have scored headers. So every set piece or any cross inside can be dangerous. This is their strength, so we need first to stop them to do this. Dalam hari itu, Boyan Hodak menegaskan keputusan itu adalah pilihan Zamir sendiri dan kompromi Hodak berlandaskan situasi Zamir yang sudah tidak gembira lagi bersama pasukan. Dengan ketiadaan Zamir, Hodak rancang untuk bawa masuk penjaga gol muda menjelang jendela perpindahan kedua nanti. Dia turut pertimbang kedudukan Dominic Da Silva yang berterusan dilanda kecederaan. Segalanya akan diputuskan sebaik pemain ini membuat pemeriksaan akhir minggu depan berhubung kondisinya musim ini. Jika sukar, Dominic perlu akur dengan keputusan pasukan. Is moving to UITM on loan. We have 4 good goalkeepers. Zamir was first choice last year. This year we signed Kevin. Kevin's performance is excellent. So Zamir's minutes are not like last season. He wants to play, and club don't want to. I don't want unhappy players in the team. So he got offer, and we will send him on loan. Baik, Zamir selamat. Kedudukannya tak selamat di KL City. Jadi, yalah, perlu cari tempat baru.
Mungkin senasib dengan Safi Salina je lah kot. Ya. Kalau ada masa nanti kita tanya Fina. Fina mungkin dah banyak Azhar risik ada masa pasal kot. masa depan Ada masa, Safi. Tapi Fina, kita memang nak fokus pasal Penang dululah. Okey. Ini surprise package Ya. untuk musim ni. Penang dah menamatkan cabaran 11 perlawanan. Dan sekarang diorang dalam situasi di tempat top Ketiga. 3. Memang tak disangka. Tak ada expectation diberikan. Selalunya Selangor, KL sebelum musim start kan. Tapi saya jangka. Baik, silakan. Awak pandai je. So apa reaksi Thomas Truka? Dan nampak macam Thomas Truka ni pun adalah sejenis yang agak sempoi dan agak humble. Okey, alright. Sebenarnya saya ajukan soalan yang sama kepada beliau dan beliau sendiri melihat situasi itu adalah situasi yang di luar jangkaan kerana kalau dilihat dari segi keberadaan pasukan Penang FC ni ke dalam saingan Liga Super, mereka hadir sebagai newcomers daripada saingan Liga Perdana musim lepas dan apa yang memberangsangkan apabila mereka berada di kedudukan ketiga saingan Liga selepas 11 perlawanan. Ya. Namun situasi itu bukanlah boleh dikatakan sebagai sesuatu yang boleh dibanggakan terlebih sangat kerana bagi Truka sendiri beliau melihat masih lagi panjang masanya dan perlawanan masih berbaki 11 perlawanan dan sebarang kemungkinan boleh berlaku dan dia menjangkakan pasukan-pasukan besar seperti Selangor, seperti Perak, Melaka mungkin akan membuat kejutan dalam 11 perlawanan yang tinggal. Dan apa yang boleh kita lihat di sini, walaupun digelar sebagai giant killer, Penang masih lagi kekal mahu melabelkan mereka sebagai pasukan underdog. Ya. Dan situasi inilah yang diguna pakai oleh Truka dan saban perlawanan beliau menggunakan pendekatan yang sama sebenarnya dan situasi itulah mungkin memberikan satu aura positif dan juga bukan rasa yang begitu selamat. Walaupun mereka sebenarnya memiliki reputasi yang cukup baik, tetapi saya fikir itulah resepi yang digunakan oleh Truka agar mereka tidak lali dengan situasi semasa. Kejayaan Pulau Pinang, satu nama ini sering disebut oleh peminat-peminat sekarang ini. Casagrande Anselmo Arruda da Silva. Berasal daripada Brazil. Ya. Kalau kita ingat, dia pernah beraksi untuk pasukan Fekra 2018 di Liga Perdana. Menjaringkan 20 gol, muncul sebagai penjaring terbanyak Liga Perdana pada ketika itu. Jadi sebenarnya saya tidak terkejut apabila dia kini muncul sebagai pencetak jaringan terhebat untuk pasukan Pulau Pinang. Jadi saya rasa umur dah 34. Apa yang kita harus perdebatkan sekarang ini, bagaimana dia boleh kekalkan prestasinya untuk menjadi mesin pencetak gol yang lebih hebat. Saya fikir dengan ketinggian 190 cm itu adalah kelebihan utama yang digunakan yang digunakan oleh Casagrande dan kalau kita lihat beliau sudah pun mencetak 7 jaringan keseluruhan untuk musim ini dan 6 daripada jaringan itu adalah daripada kepala. Saya fikir jika Kuala Lumpur tidak mahu situasi yang sama berlaku seperti mana yang berlaku kepada pasukan Terengganu tempoh hari, saya fikir Hodak perlu mengelak ataupun pemain-pemain Kuala Lumpur perlu mengelak sebarang hantaran lintang kiri ataupun kanan di mana pemain ini itu adalah favourite dia. So saya fikir Hodak sebagai ketua jurulatih sudah pun mengenal pasti apa yang perlu dielakkan, apa yang perlu dilakukan untuk mengikat Casagrande ini kerana beliau sendiri mengatakan pemain ini amat berbahaya dalam pasukan Pulau Pinang. Kita kena buat kajian ni, berapa ketinggian defender pemain KL? Betul, dan ketinggian Casagrande itulah yang macam NBA kan, 190 cm. NBA ke bola? Sudah pasti pertahanan Kuala Lumpur seperti Daniel Ting, seperti Irfan Zakaria perlu memainkan peranan yang cukup penting lah. Betul. Sebab kita tahu ketinggian mereka tak sampai. Jadi saya fikir mereka perlu lakukan sesuatu lah untuk mengurangkan kemungkinan untuk jaringan daripada pasukan Pulau Pinang. Okey, masih dengan KL ya, Boyan Hodak mungkin akan menggunakan percaturan yang sama ketika berdepan dengan JDT tempoh hari sebab macam percaturan tu macam it works saja kan? Ya, betul. Saya mengajukan soalan yang sama kepada Hodak dan saya fikir masih lagi beliau selesa dengan menggunakan Romel Morales dan juga Paulo Josue sebagai mengepalai di jentera serangan pasukan Kuala Lumpur dan masih lagi bukan Safi Salih. Seperti mana yang telah pun Hodak katakan sebentar tadi, Safi
tidak berada pada kondisi yang sepatutnya. Maksud saya dari segi penampilan, dari segi prestasi mungkin ada kurangnya Safi di situ. Jadi itulah yang memungkinkan ketiadaan Safi untuk berada dalam kesebelasan pasukan Kuala Lumpur. Dan saya fikir untuk pertemuan dengan pasukan Pulau Pinang ini, Hodak tidak akan mengambil risiko. Sudah pasti beliau akan memberikan kesebelasan terbaik dan saya fikir 11 terbaik ketika bertemu JDT tempoh hari adalah ramuan yang cukup mantaplah untuk pasukan Kuala Lumpur. Okey, baik. Itu kita harapkan. Tapi sikit nak tanya, dah sebut pasal Safi kan, alang-alang saya tanya lah. Apakah Safi akan menerima nasib seperti Zamir Selamat? Okey, Agak-agaknya lah. situasi Zamir dia yang minta untuk keluar daripada pasukan. Tapi kalau kerana saya beliau ingin sebagai bermain. seorang pemain, saya tak diturunkan, tak ada pun dalam reserve, saya lebih baik saya pergi pasukan lain, saya boleh dapat Betul. playing Kalau hours. dilihat pada situasi Safi pun, beliau sendiri ada bertanyakan kepada wartawan kita, kenapa Hodak tidak menurunkan beliau dalam permainan. Jika benar beliau ingin bermain, mungkin beliau terpaksa mengambil keputusan yang sama seperti mana Zamir Selamat lakukan. Betul, bersama dengan pasukan lain. Okey, baik. Terima kasih, Fina. Mantaplah Fina. Sama-sama. Tak sabarlah KL Penang ni. Ya.